Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Akhirnya kemelut politik di Melaka akan diselesaikan dengan mengembalikan hak untuk menentukan kerajaan negeri kepada pengundi. Speaker Dun Melaka Abdul Rauf Yusof petang tadi mengumumkan cadangan agar diadakan pilihan raya di peringkat negeri telah diterima Yang di-Pertuan Negeri Muhammad Ali Rustam. Sehubungan dengan itu, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Rustam Yang di-Pertuan Negeri Melaka telah membuat pertimbangan dan bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14 pada 4 Oktober 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Proklamasi pembubaran Dewan Negeri yang ke-14 diwartakan pada hari ini 5 Oktober 2021 pada hari Selasa. Perkembangan ini berlaku selepas 4 adun mengumumkan hilang kepercayaan kepada Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali dan seluruh kepimpinan kerajaan negeri semalam. Mengikut perlembagaan selepas DUN dibubarkan, satu pilihan raya umum mesti diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam pada itu, kata Abdul Rauf, Suruhanjaya Pilihan Raya boleh mencadangkan SOP untuk digunapakai dalam pilihan raya negeri Melaka. Setelah kita memutuskan surat rasmi dan menyerahkan proklamasi tadi kepada SPR bolehlah mencadangkan kaedah SOP dan terpulanglah kepada MKN dan Kementerian Kesihatan untuk memutuskan keputusan seterusnya. Terdahulu dalam satu sidang media, Adun Sungai Udang Idris Harun menjelaskan punca beliau menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali. Sidang media sama turut dihadiri dua lagi adun yang telah menarik sokongan terhadap Ketua Menteri semalam. Saya marah pemimpin-pemimpin yang telah menjejas dan merosakkan imej UMNO. When I say that I don't have any issue against Sulaiman, saya tak ada masalah dengan Sulaiman. No, I don't have any problem with Sulaiman. I have problem with Chief Minister that being the puppet of the liaison chairman. Kenyataan Idris itu merujuk kepada Abdul Rauf yang juga Speaker DUN Melaka yang didakwa telah mencampuri keputusan yang dibuat oleh Majlis Mesyuarat Negeri. Dakwa Idris amat malang untuk kerajaan negeri apabila beberapa keputusan kerajaan tidak dapat dilaksanakan, antaranya isu-isu pelantikan pegawai kerana Ketua Menteri terpaksa mendengar arahan Speaker. Dalam pada itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberi gambaran akan kemungkinan perlunya darurat diisytiharkan di Melaka. Ini bagi menghalang berlakunya pilihan raya negeri seperti yang telah dilakukan di Sarawak bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Maka tentulah panduan sebagaimana yang berlaku di negeri Sarawak mungkin boleh diikuti. Untuk itu, saya merasakan bahawa keutamaan penjagaan kesihatan dan menepani masalah pandemik ini harus diberikan keutamaan. Sementara itu, Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat DAP turut menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap keputusan mengadakan pilihan raya negeri di Melaka. Penolong Setiausaha Penganjur DAP, Ku Pui Tiong berkata, negara tidak seharusnya mengulangi kesilapan yang berlaku di PRN Sabah dan menegaskan pilihan raya negeri bakal menjejaskan proses pemulihan COVID-19 di Melaka. Sementara itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung risiko penularan COVID-19 jika pilihan raya negeri Melaka diadakan. Bercakap di Putrajaya hari ini, Ismail berkata media sosialnya dihujani pandangan orang ramai kerana bimbang akan berlaku peningkatan kes seperti yang berlaku pada PRN Sabah yang lepas. Bercakap kepada media, Ismail berkata, beliau percaya Suruhanjaya Pilihan Raya akan melaksanakan SOP ketat bagi memastikan kawalan penularan COVID-19 dapat dibuat.
Ismail berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kemelut politik di Melaka. Sementara itu, Ismail yang juga naib Presiden UMNO berkata beliau menyerahkan kepada Presiden Ahmad Zahid Hamidi untuk mencari penyelesaian berhubung isu di Melaka itu kerana ia turut melibatkan isu parti. Ketika ditanya kemungkinan krisis politik di Melaka bahkan merebak hingga ke Putrajaya, Ismail berkata apa saja boleh berlaku ketika ini. Bagaimanapun katanya keadaan politik dilihat stabil selepas kerajaan menandatangani memorandum persefahaman dengan pembangkang dan beliau berharap situasi itu kekal. Tambahnya semua pihak termasuk pembangkang mahu menumpukan kepada soal pembangunan dan ekonomi ketika ini. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. Kementerian Luar semalam memanggil Duta Besar China untuk menyatakan bantahan terhadap keberadaan kapal-kapal negara itu di zon ekonomi eksklusif Malaysia di luar pesisir Sabah dan Sarawak. Ia susulan kapal milik China Dayang Hao dikesan berada sekitar 140 km dari pesisir pantai Labuan pada 25 September lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra lewat malam tadi, keberadaan dan aktiviti kapal-kapal itu bertentangan dengan Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensyen PBB mengenai Undang-Undang Laut 1982. Malaysia juga sebelum ini pernah membantah pencerobohan oleh kapal-kapal asing yang lain ke dalam perairan negara. Menurut kenyataan itu lagi, dalam menentukan pendirian dan tindakan yang diambil oleh Malaysia berhubung isu Laut Cina Selatan yang kompleks dan melibatkan hubungan antara negara, kepentingan negara akan terus dijadikan sebagai asas utama. Malaysia juga mengulangi pendirian bahawa semua perkara yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan perlu diselesaikan secara aman dan konstruktif selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa yang diiktiraf secara sejagat. Baik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan meneliti semula status mengenai cadangan untuk meluluskan industri ganja jenis hemp dan marijuana untuk tujuan perubatan. Menterinya Muhammad Azmin Ali berkata perkara itu juga pernah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Namun saya harus merujuk semula apakah status perkara ini kerana ianya juga melibatkan beberapa pindaan akta oleh Kementerian Kesihatan yang telah dibentangkan dalam mesyuarat yang lalu. Namun kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar tentang keperluan industri ini diperkembangkan, namun mestilah mengikut lunas-lunas peruntukan undang-undang yang sedia ada. Terima kasih Yang Bermakmur. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman jika MITI akan memperhalusi cadangan untuk meluluskan kegunaan ganja perubatan untuk dieksport ke luar negara. Syed Saddiq sebelum ini berkata dia tidak mahu melihat Malaysia ketinggalan dalam membincangkan isu kajian penggunaan ganja dalam perubatan hanya disebabkan ia dianggap isu sensitif.
Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.